Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini mengenai tutorial membaiki gambar ataupun repairing image. Untuk tutorial kali ini saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak gunakan software Snapseed. Okey, ini adalah software Snapseed. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari cara-cara untuk membaiki ataupun menambah baikkan sesuatu gambar. Okey, dekat sini saya dah sediakan contoh gambar. So saya akan tunjukkan sedikit formula lah untuk anda mempelajari macam mana kita nak mencantikkan gambar. Okey, dekat sini kita ada satu gambar graduation budak tadika. So ni adalah daripada DSLR tanpa sebarang editing langsung. So saya snap dan ini adalah hasilnya. Sebelum kita nak repair, kita mestilah kenal pasti kerosakan lah. Untuk membaiki kita perlu tahu apa yang rosak. Okay, dekat sini kalau ikutkan gambar ni okey je, boleh je kita nak print terus. Tapi kalau kita rasa kita nak tambah sikit lagi, kita kena kenal pasti penambahbaikan apa yang kita boleh buat. Dan yang pastinya penambahbaikan tu perlulah menjadikan gambar tu lebih sedap dipandang. Okey, apa yang saya nak tunjuk ni bukanlah sejenis editing yang profesional. Ianya cuma editing smartphone saja. So kepada anda yang suka editing tapi bukan untuk kerja profesional, boleh follow tutorial saya. Kalau yang pro, biasa orang editing pakai Adobe Photoshop atau apa-apa software yang lebih pro lah. So ini untuk basic saja, untuk siapa-siapa yang berminat untuk belajar editing basic. Okey, sekarang kita kena pasti apa yang perlu dibuat untuk first. Mula-mula kita akan zoom untuk pastikan kualiti gambar. Okey, dekat sini kalau kita perasan gambar dia dah blur. So background memang blur, tapi dia punya objek pun dekat depan agak blur juga. So yang pertama untuk kita repair ialah memberikan gambar menjadi lebih tajam semula. Okey, untuk jadikan lebih tajam, saya akan ambil dekat sini, saya akan ambil detail. Detail adalah untuk membuatkan gambar tu lebih kelihatan, lebih banyak dia punya detail dalam gambar lah. Dekat detail ni ada dua, satu structure dan satu sharpening. Sharpening ni dia tak buat kerja banyak sangat, dia cuma menajamkan gambar. Yang ini bagus untuk gambar yang dah blur, tapi ianya tidaklah membantu sangat. So kalau boleh, kalau kita nak snap gambar, biarlah betul-betul sharp. Kalau dah terlampau blur, kita tak boleh repair dengan sharpening ni. Terusnya kita repair dekat structure. Saya tarik je sharpening ni 100. So anda sebenarnya tak perlu ikut 100% apa yang saya buat, cuma tahu dia punya formula saja. So kat sini saya tarik sharpening dan structure. Structure ni dia akan kuatkan lagi dia punya detail. So dua-dua saya tarik. Apabila kita tarik kedua-dua ni, akan ada juga keburukan bila kita tarik kedua-dua ni, sebab gambar akan menjadi lebih kuat dia punya detail. So akan membuatkan kalau kita nampak kat sini, rupa paras budak ni dah menjadi agak detail dan tak sedap mata memandang lah. Macam tu je saya boleh cakap. So apabila kita dah sharp semua, sebenarnya yang penting kita sharpkan dulu, lepas tu baru kita repair semula. Seterusnya saya akan repair bahagian yang berwarna hitam. Okey, untuk repair bahagian berwarna hitam, saya akan ambil selektif. Selektif ni kita akan pilih kawasan mana yang kita nak kuatkan semula dia punya warna hitam. Okay, saya nak pekatkan topi dia, saya akan kurangkan semula structure dia. So yang bahagian hitam ni kalau boleh kita kurangkan je dia punya structure, sebab dia warna hitam saja kan. Dan kita akan turunkan dia punya brightness supaya topi ni menjadi lebih nampak realistik lah hitam dia. Selain pada topi, yang paling penting kita kena jaga apabila kita buat benda ni, apabila kita naikkan structure dan sharpening, rambut akan menjadi macam warna putih ataupun beruban. So kita boleh repair balik lah dengan pakai selektif ni. Dekat sini kita kurangkan structure sebab kain ni dah terlampau nampak kedut, dan kita gelapkan dia. Ini untuk pemilihan skala dia, besar mana kita nak ubah dia punya detail. Sekarang dia punya topi dengan baju dah lebih gelap, so saya repair sikit-sikit lagi. Saya cuba lagi dekat kawasan tepi ni pula. Okey, setakat ni saya rasa ada penambahbaikan daripada gambar asal. Jom kita tengok gambar asal semula. Ini yang asal. Dia agak berkabus dan tak berapa detail pada muka, so saya lepas semula. Okey, nampak kat situ. Sekarang apabila kita rasa dah puas hati dengan dia punya
detail yang lain ni, kalau ada apa-apa tempat yang kita rasa dia terlampau kotor lah saya panggil, ataupun noise, so kita kena ambil selektif lah untuk membuang kotoran tersebut. Contohnya dekat sini dia punya scroll. Scroll saya tanda dan saya kecilkan supaya kita boleh repair dekat scroll je semata-mata. Dan kita kurangkan structure dan kita boleh gelapkan sikit. Dia tidak menampakkan sesuatu kawasan tu terlampau ada noise. Sekarang yang terakhir kita nak repair muka dia, sebab muka dia dah ada noise. Noise dia berlaku sebab kita dah naikkan dia punya sharpening dan punya structure. Kita pergi kepada portrait. Okey, ada dua cara untuk repair muka. Ini saya repair menggunakan portrait dulu. Okey, dekat sini ada pilihan untuk mencerahkan muka. So saya tak nak cerahkan banyak sangat. Kalau boleh saya nak muka dia masih macam mana pencerahan seperti asal lah. Okey, kalau paling sedang-sedang ialah medium lah. So kita naikkan sikit. Kat sini ada 3 pilihan. Apa function ketiga-tiga ni? Yang pertama, face spotlight adalah mencerahkan di kawasan muka, seperti kita pakai satu spotlight yang menghala ke muka dia lah. So semakin tinggi kita tarik, semakin cerah dia, tapi akan menggelapkan dekat kawasan lain. So tak boleh terlampau kuat sebab nanti nampak terlampau fake lah. Terusnya skin smoothing. Skin smoothing ni saya kena buat dia kuat sebab tadi saya dah naikkan sharpening dia. So kita kena lawan dia semula. So saya buat dia nampak bersih lah muka dia, macam dia pakai makeup. Okay, eye clarity adalah nak bagi jelas mata dia. So kalau mata dia dah jelas, so tak payah tarik sangat. Inilah hasilnya daripada yang asal macam ni. Dan ini adalah yang telah pun diubah sesuai. Okey, setakat ni itu adalah dia punya basic. So yang lain-lain ni saya cuma tambah saja. Contohnya kalau kita nak expandkan dia punya frame kat tepi border dia ni untuk menunjukkan gambar ni lebih nampak official lah. Selalunya saya akan buat border warna putih lah kat tepi ni. Okey, itu untuk repairing yang saya boleh tunjukkan. Sebenarnya ada banyak lagi function, tapi function yang lain ni hanya digunakan tengah gambar lain lah. Untuk tutorial apabila kita ambil gambar portrait seorang kanak-kanak graduation tadika. Nanti saya akan buat video yang lain pula berkenaan gambar yang berlainan lah. Sembah cara editing dia pun tak sama. Okey, cukup untuk setakat ini. Saya harap saya ni dapat memberi sedikit kepada anda yang minat untuk editing gambar secara basic dan simple saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.